Ada untuk lelaki sahaja, ada untuk perempuan sahaja, dan ada untuk kedua-duanya. Okey. Tapi sebelum itu, pantang larang ini ia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada berapa? Dua. Satu dipanggilnya tarafu. Apa namanya? Tarafu. Itu perkataan bahasa Arabnya, tarafu. Apa maksudnya? Berseronok, berhias dan bercantik-cantik. Ini. Berseronok, berhias ataupun bercantik-cantik ataupun berlawa-lawa lah. Ada tuh. Kalau list kita susun ada tuh nampak. Okey. Yang kedua bahagian namanya itlaf ataupun merosakkan. Jadi kalau dipacah ni semua ni sekarang, ia ada ini 4, ini 12. Okey. Sini 12 saja. Kalau lihat ia ada dua saja, tarafuq, dan satu lagi namanya itlaf. Okey. Untuk memudahkan saya tukar slide sekali Pak. Nampak? Ini tarafuq. Okey. Ini 13 perkara. Ini kalau ini 13. Jadi yang pertama sekali, lelaki menutup kepala. Lelaki dulu. Lelaki ada dua, yang lelaki sahaja, yaitu menutup kepala dan tidak boleh menutup kepala. Satu. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian berjahit ataupun bersarung ataupun bercantum. Dua perkara. Bagi perempuan sahaja, menutup muka. Dan sebahagian kitab ataupun sebagian di sini pun ia juga mengatakan bahawa bagi bini-bini pun tidak boleh memakai sarung tangan khusus. Bini-bini dua perkara tak boleh. Di sana lupa menulis. Okay. Menutup muka dan memakai sarung tangan, dua perkara. Dan seterusnya memakai haruman pada badan dan kain ihram sama ada dengan memalit atau mengasap. Okey, itu yang adalah caranya. Lepas itu yang keenam, memakai minyak pada kepala atau janggut. Lepas itu ini berkaitan dengan suami isteri, bersetubuh, mukadimah jima dan nikah. Sibuk-sibuk tu juga nikah. Okey, mana tahu ini terlepas. Okey. Selepas itu itlaf, merosakkan ada 4 perkara: mencabut rambut atau bulu yang ada pada seluruh badan, memotong kuku, lepas itu memburu binatang buruan darat yang halal dimakan, memotong, mencabut, menabang pokok atau tumbuhan dalam tanah haram. Dan dua perkara yang di bawah ini, memburu binatang dan memotong, mencabut rumput ataupun pokok ini, termasuk juga pantang larang semasa berada di tanah haram. Tidak boleh. Sama ada berihram kah tidak berihram, dua perkara ini tetap tidak dapat dibuat. Dua perkara ini, memburu binatang tidak boleh. Sebab itu kalau ada burung, apa namanya tu, ada setengah ulama mengatakan kalau ada burung di Masjidil Haram ataupun di kawasan tanah haram, atau tanah haram ini kawasan Makkah dan Madinah, kalau ada burungnya, jangan sekali-kali kita buru. Itu tidak boleh. Takut menyakiti. Termasuk dalam na'udzubillah bisa dikatakan itu pantang larang semasa berada di tanah haram. Okey. Apa gunanya ni pembahagian semuanya ni? Ini tadi. Ini pembahagiannya. Kenapa? Ini lah. Kalau kita dibaca di sana mungkin nampak tarafuq yang bersuka-suka ni, jika dilakukan dengan sengaja. Okey, jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan keharaman melakukannya dan mengetahui bahawa dia sedang berihram. Okey, 3 perkara. Satu, sengaja. Yang kedua, tahu akan keharamannya. Yang ketiga, ia sadar ia sedang berihram. Maka pada waktu itu kalau dibuatnya jua, maka wajib bayar fidyah atau dam.
jika dilakukan tanpa sengaja, yakni lupa, sedang berihram, jahil akan keharamannya, tidak dikenakan fidyah atau dam. Ini berkenaan dengan tarafuh ataupun yang bersuka-suka tadi itu. Adapun itlaf yang jenis merusakkan, ini. Jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja, sama ada mengetahui keharaman melakukannya dan mengetahui ia sedang berihram atau tidak mengetahuinya, tetap membayar fidyah dan dam. Contoh tergugur rambutnya, sengaja ataupun tidak, tetap membayar fidyah. Nanti lagi pembincangannya payah tu Ustaznya. Ada perbincangan ni. Masa saya menerangkan tadi, payah tunya. Cuma ada ni akan bergerak. Itu. Tapi ada syarat-syaratnya sekarang. Nanti insya-Allah pelan-pelan. Okay. Ingat ya. Apa tadi? Kalau tarafuh ini lelaki menutup kepala, pakaian berjahit, menutup muka, sarung tangan, berharum-haruman, minyak-minyakan. Ini kalau sekiranya terjadi tanpa sengaja, tidak jadi masalah. Ini ada kes lah, pernah terjadi. Orang itu datang daripada Madinah, akan menunaikan umrah, datangnya ke Makkah, naik ke hotel, ia sedang berihram, laki-laki ni, bini-bini dah ada tu. Masuknya ke bilik, masuk jamban, tukarnya baju. Mana dapat? Ia sedang dalam keadaan berihram. Sekali bininya menegur, dia katanya yang dah boleh itunya. Ditukarnya terus. Sadar ya, tukarnya terus. Maka pada waktu timbul persoalan. Macam mana tadi? Boleh, adakah dikenakan membayar dam ataupun apa ni? Tapi oleh sebab ia sadar dan terus menukar, maka itu tidak jadi masalah. Ia dah tahu, ia dah jadi masalah. Lainlah kalau sekiranya ia tahu sudah, dia jumpa di mana orang nampak ni yang di hotel dalam bilik. Mana nampak ni? Dia tahu ni ya. Tadi saya tahu dia tetap bising. Itu sengaja tu. Itu baru tekanan. Okey. Kita ditukar lah. Okey, yang pertama sekali, kalau kita lihat di sini, bagi lelaki menutup kepala atau sebahagian daripadanya seperti bersongkok, memakai serban atau menutup dengan kain. Okey, ini saya akan jelaskan. Yang pertama, larangan menutup kepala ini khusus untuk lelaki sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mesti ditutup dengan penutup kepala yang diibaratkan sebagai penutup. Paham? Diibaratkan sebagai penutup. Ada orang bertanya, ya kalau pakai kacamata banyak, pakai kacamata hitam diangkat macam ni, disimpan macam ni. Adakah itu dikira sebagai yang menutup kepala? Saya tanya balik, kacamata itu menutup kepala? Jawapannya bukan. Dia bukan tetap. Dia jadi masalah. Okey, itu yang anunya. Jadi kepala ini mana satu? Kepala ini memanglah semua orang maklum. Adakah semua kepala ini kan ditutup? Ini tidak, muka ini tidak jadi masalah lah bagi lelaki-lelaki. Walaupun tadi kalau disabut kepala, semua ini peluang dimasuk. Mata masuk, apa lagi? Ni apa namanya ni? Muka pun masuk. Ini masuk dalam anggota kepala kan? Tapi apa yang dimasukkan kepala di sini ialah yang ini, yang apa namanya ni? Tempat tumbuh rambut tadi, sini awal-awal tadi sampai ke belakang. Di sini ni yang tidak dibolehkan ditutup. Okey. Sama ada segajap ataupun lama. Yang selepas berniat ihram. Kalau sekiranya lelaki itu kan memakai emas, okey, memakai emas semasa berihram itu tidak jadi masalah. Lagi-lagi saja ni, bini tidak. Bini tidak boleh. Selepas itu, yang okey, ada lagi satu. Kalau orang hantunya melimpang, ambil aja serban,
sarban apa namanya, tahu sarbanan? Sarbanan itu kan kadang-kadang ia boleh dijadikan bantal. Adakah itu dikira sebagai menutup kepala ataupun tidak? Kalau ia ambil sarban di puluk-puluknya, so dijadikan bantal. Adakah itu dikira sebagai bantal? Tidak. Ia mesti digunakan satu pada kebiasaannya, cuma yang digunakan juga. Okey, simple saja. Yang pertama, mesti digunakan yang boleh ini ialah penutup kepala yang memang penutup kepala. Faham tak? Ada lagi timbul isu berkenaan dengan payung. Payung. Adakah dibolehkan? Payung dibolehkan. Payung dibolehkan ya. Ada satu sini ada gambarnya. Ada satu payung atuk di Makkah ada. Payung atuk apa namanya ni? Bercantum dengan kepala dia. Ada tu. Di sini diikat cuma tu supaya di atasnya. Ada tu. Dan itu sudah dibincangkan tahun lepas semasa muzakarah musim haji. Jabatan Mufti mengatakan itu dikira sebagai menutup kepala. Masalahnya sedikit. Ya walaupun sedikit pun baik. Tapi ada satu lagi apa namanya ni? Satu lagi inovasi baru. Bukan lilit di atas kepala tapi di badan, baik bersikut. Masih dalam perbincangan lah. Atau masih lagi dalam kajian orang. Masih lagi. Belum ada jawapan lah. Mudah-mudahan dapat lah. Untuk bayaran. Okey. Yang kedua, bagi lelaki memakai pakaian yang berjahit, bersarung seperti baju, seluar, stokin, kasut dan lain-lain yang seumpamanya. Okey. Ini bagi lelaki lagi sekali. Haram bagi lelaki semasa berihram memakai baju ataupun yang berjahit ataupun yang bertenun ataupun yang diikat. Jadi yang tidak dibolehkan tadi, yang tidak dibolehkan ialah memakai pakaian atau pakaian yang berjahit. Selalunya kita tadi kena bagi tahunya pakaian yang berjahit. Tapi yang sebenarnya maksudnya di sini ialah pakaian yang kalau sekiranya kain ihram itu ketani sambung ia dengan ipin dengan apa lagi? Zipkah dengan butang ataupun debuli ataupun tidak boleh. Ia mesti lapas, terbuka, tidak bercantum. Itu syaratnya. Okey? Dan larangan ini, kalau di sini dia menyebut, dan larangan ini bukan saja pada badan ketani, tapi pada anggota badan ketani juga. Contoh memakai sarung tangan tadi, ataupun memakai stukin. Stukin itu sedikit namanya tu, ataupun tidak dibenarkan. Memakai apa namanya ni? Memakai sarung tangan bagi lelaki pun tidak dibolehkan. Sebab tu tahun lepas masa mengkursus ibadat haji di depan saya ni, saya mengkursus masa tu para doktor medical team. Diorang bertanya, macam mana tu Ustaz? Kami ininya kalau apa namanya ni, merawat orang mesti pakai sarung tangan. Laki-laki kan, doktor laki-laki. Terpaksa tu. Jadi saya pakai saja boleh. Ada dua option lah. Satu, pakai saja sekali, jangan lagi dibuka-buka. Artinya kalau ia pakai, buka, banyak Tuhan dibayarnya. Tapi kalau ia pakai sekali itu saja dibayarnya. Okay? Atau yang kedua, jangan terpakai langsung, tapi pakai alat macam hand sanitizer atau apa saja. Tapi yang bersih adalah yang dah bau. Jadi itulah satu pendapat yang saya bagi. Yang saya